Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Jadi korang apa khabar? Dan Nina harap di tahun baru ni semua azam kita, semua impian kita dapat dicapai dengan baik. Okay guys, untuk cerita hari ni Nina akan cerita tentang seorang pembunuh bersiri di Amerika. Jumlah dia bunuh mangsa-mangsa dia ni lagi ramai tak berbanding pembunuh bersiri yang lain, termasuklah Ted Bundy. Polis gagal nak tangkap dia sebabnya dia memang licik habis. Dia tahu nak rahsiakan perbuatan dia. Isteri yang dia kahwin selama berbelas-belas tahun pun tak sangka yang suami dia adalah seorang pembunuh bersiri. Sebabnya dia layan bini dia dengan baik gila. Even dia orang dah kahwin lama, dia layan bini dia macam orang yang baru kahwin. Walaupun luaran dia nampak baik, tapi sebenarnya dia dah bunuh hampir 80 orang perempuan dengan cara mencekik. Jadi kalau korang nak tahu macam mana full story tentang kisah ni, korang kena tengok video Nina sampai habis. Tapi sebelum tu, kalau korang peminat-peminat cerita seram, jenayah, misteri dan sebagainya, korang boleh klik subscribe di bawah. Sebabnya Nina ada banyak lagi kisah-kisah menarik yang Nina akan kongsikan dengan korang. And so without wasting any time, let's get started. Sepanjang tahun 1980 hinggalah 1990-an, Gary Ridgway telah membunuh ramai pelacur yang masih lagi muda dan dia telah digelar sebagai Green River Killer. Dia ditangkap dan telah disabitkan dengan kesalahan membunuh seramai 49 orang perempuan. Tapi sebenarnya jumlah yang dia bunuh tu lagi ramai guys, hampir 80 orang perempuan. Dia sendiri yang mengaku, dia kata dia bunuh orang ni sebenarnya lagi ramai daripada jumlah yang dia disabitkan dengan kesalahan. Tapi tak tahulah sama ada dia ni memang just wayang je ataupun dia betul-betul bunuh sampai 80 orang. Walaupun kes dia ni tak adalah famous macam kes Ted Bundy kan, tapi semasa Ted Bundy berada dalam penjara, polis pernah tanya Ted Bundy pasal Gary. Sebabnya pada masa yang sama, polis ni memang tengah giatlah untuk menangkap Gary. Jadi diorang ni kena kumpul bukti dulu. So Ted Bundy pun telah bagi tips dekat polis macam mana untuk menangkap si penjenayah tu. Dia cakap kalau polis jumpa kubur yang baru, polis kena tunggu dekat situ dan intai, sebabnya kemungkinan besar si pembunuh tu akan patah balik ke jasad yang dia buang tu, sebabnya dia nak lupuskan bukti. So dengan menggunakan tips yang Ted Bundy bagi dekat polis, polis telah berjaya mengumpul sampel DNA dan juga telah mengumpul bukti untuk menangkap Gary. Tapi itulah, polis juga mengambil masa yang sangat lama daripada tahun 1980 lebih tu. Diorang berjaya tangkap dia pada tahun 2001. Memang sangat-sangat lama. Lebih daripada 20 tahun si Gary ni telah menyeram perempuan secara seksual dan dia telah membunuh diorang ni dengan cara mencekik. Kebanyakan mangsa-mangsa dia adalah pelacur, tapi taklah semua tu pelacur, tapi ada juga gadis-gadis pelarian yang tak ada tempat tinggal dan merayau-rayau. Jadi kalau dia nampak perempuan tu macam tak ada hala tuju, jalan surang-surang, dia akan pergi dekat perempuan tu dan tarik perhatian diorang dan lepas tu dia akan bunuh. Biasanya dia akan bawa mangsa-mangsa dia ni ke rumah dia, lepas tu dia cekik diorang dan serang diorang ni secara seksual dan buang diorang dekat dalam hutan dan juga sungai. Dikatakan sepanjang pembunuhan dia, dia adalah seorang yang low profile dan sangat lemah lembut. Dia tak pernah cakap dengan sesiapa pasal perbuatan jahat dia. So orang nampak dia ni adalah seorang lelaki yang baik dan tak percaya dia adalah jahat. Semasa dia membunuh semua mangsa-mangsa dia ni, dia sebenarnya masih bekerja sebagai pelukis truk di sebuah kilang di Renton dan dia juga sempat berkahwin buat kali ketiga. Isteri-isteri yang dikahwin sebelum ni semuanya dia cerai sebabnya disebabkan curang lah. Isteri ketiga yang dikahwin ni selama 17 tahun guys, dan dia langsung tak tahu yang sebenarnya suami dia adalah monster, pembunuh perempuan. Sebabnya dia layan bini dia tu baik sangat sampai kan tak nampak sisi jahat dia. Punyalah hebat, si Gary ni simpan rahsia dia dah macam perisik dah kan. Sampailah pada satu hari tu, bila si Gary ni berjaya ditangkap oleh polis, dia memang terkejut gila dan tak boleh nak cakap apa-apa. Dia macam speechless. Suami yang bagi dia kasih sayang sepenuhnya, bagi perhatian dekat dia, jaga dia A to Z, tiba-tiba seorang pembunuh bersiri. Kenapa dia boleh tak tahu? Kalau ikut confession si Gary ni, dia admit dia sebenarnya memang ada niat nak bunuh isteri dia yang ketiga tadi. Tapi dia fikir kalau dia bunuh isteri dia tu, dia akan mudah ditangkap oleh pihak polis. Jadi dia kata lebih baik dia bunuh je pelacur-pelacur ataupun gadis pelarian ni, sebabnya diorang ni kalau hilang pun tak ada orang yang kisah. Even masa polis datang ke rumah dia untuk siasat, untuk cari barang-barang bukti kan, polis tak jumpa apa-apa bukti langsung. Semua clear. Okay, so jom Nina cerita dekat korang dulu siapakah si Gary ni sebelum kita masuk kepada timeline kejadian. Gary lahir pada 18 Februari 1949 di Salt Lake City, Utah, Amerika. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang normal, miskin dan dia tak ada apa-apa trauma semasa dia kecil. Tapi bila dia berusia 15 tahun, dia telah menikam seorang budak lelaki semata-mata nak tengok kesan tikaman tu macam mana. Tak lama lepas tu dia telah beritahu dekat psikologis yang dia berminat dengan tikaman. That's why lah dia tikam budak tu. Bukan tu je guys, ada yang paling disgusting. Dia tertarik secara seksual dekat mak dia sendiri dan dia juga rasa nak bunuh mak dia. Dia explain lagi dekat psikologis tu yang dia masih ingat dengan jelas
alias macam mana mak dia cuci kemaluan si Gary ni semasa dia kencing atas tilap. Walaupun sejak dari kecil dia ni dah ada tanda-tanda psikologi, tapi luaran dia nampak normal, tahu tak? Sebabnya si Gary ni memang pandai simpan diri dia yang sebenar. Sampai dia umur 20 tahun, dia pun dah habis belajar dan dia pun masuk tentera laut. Selepas dah tamat perkhidmatan, Gary pun decide untuk tinggal dekat Seattle dan masa ni lah dia telah mendapat kerja sebagai pengecat truk. Dia kerja sebagai painter truk ni pun lama guys, hampir 3 dekad, dan pada masa yang sama juga dia adalah seorang pembunuh bersiri. Kesalahan pertama yang dia buat dan berjaya ditangkap adalah dia cekik seorang pelacur tapi yang ni tak mati. Dan kes ni lah telah bermula di mana Gary telah menjadi pembunuh bersiri selepas tu. Dia mula membunuh sejak tahun 1982 dan pembunuhan dia yang pertama adalah gadis yang berusia 16 tahun bernama Wendy. Wendy ni bukan pelacur tapi dia adalah gadis yang melarikan diri dari rumah angkat dia. Selepas dia dah bunuh Wendy, dia buang jasad Wendy tadi tu ke dalam sungai Green River. Pada 15 Julai pada tahun yang sama, polis telah terjumpa jasad Wendy ni terapung dekat sungai tadi. And then pada 15 Ogos pula ada lagi 3 jasad yang polis terjumpa dalam sungai dan juga tepi sungai. 3 mangsa tadi tu adalah Marcy 31 tahun dan Cynthia 17 tahun. Diorang ni telah dijumpai tak berpakaian dan dijumpai dalam air yang cetek. Manakala mangsa yang seorang lagi tu bernama Opal 16 tahun dijumpai dalam keadaan separuh berpakaian dan ada kesan lebam dekat lengan dan juga kaki. Esok tu juga polis telah tubuhkan pasukan khas untuk siasat kes ni. Makin lama jumlah mayat-mayat yang diorang jumpa tu jadi semakin bertambah dan kebanyakan mangsa-mangsa yang dibuang ni diorang jumpa di sepanjang sungai dan juga di kawasan airport. Dalam tempoh 2 tahun je, si Gary ni dah pun bunuh orang seramai 40 orang. Semua mangsa meninggal dengan cara yang sama. Diorang ni telah diserang dengan cara seksual, dicekik, dan polis cakap setiap kali diorang jumpa mangsa-mangsa tadi akan ada kesan lebam dekat atas kepala seolah-olah diorang ni macam kena pukul dengan kayu baseball. Sampailah pada musim bunga pada April 1983, seorang pelacur yang bernama Mary 18 tahun dilihat naik kereta pickup seorang lelaki, which is si Gary lah. Dan 4 hari kemudian Mary ni hilang tanpa jejak dan si Gary pun telah menjadi suspek utama dalam kes ni. Polis pun datanglah ke rumah dia untuk tanya pasal Mary, tapi Gary kata dia tak kenal Mary dan dia tak ada kaitan langsung dengan Mary. Dia memang beria membuktikan diri dia tak bersalah dan polis pun tak boleh nak buat apa-apa sebab polis pun tak ada bukti kukuh nak tuduh dia. Sebenarnya kan masa polis datang dekat rumah dia untuk tanya pasal Mary, dekat lengan dia ni ada kesan cakar tau. So dia berusaha sembunyikan kesan cakar tu, dan kesan cakar tu sebenarnya berpunca daripada Mary yang cakar dia punya lengan sebab nak melarikan diri. So kalau polis check dia punya badan kan ataupun lengan lah kan, dia mesti akan kantor dia punya. Lepas polis balik je dari rumah, dia terus bakar kesan cakar tu dengan menggunakan asid bateri. Pada bulan 5 dikatakan si Gary ni cuba nak membantu dan memberi kerjasama kepada pihak polis pula. Dia cakap dia memang terkenal dalam kalangan pelacur dan dia boleh tolonglah polis ni untuk mendapatkan maklumat yang diorang perlukan. Dia juga telah diuji dengan ujian poligraf dan dia lulus. So maknanya dia memang tak terlibatlah dengan kes-kes pembunuhan. So polis pun percaya yang dia tak bersalah. Sampailah pada tahun 1987, polis telah berjaya mengumpul bukti dan dia juga telah dilihat bersama-sama dengan 2 mangsa dia yang terakhir, dan akhirnya polis telah datang ke rumah dia untuk geledah kereta dan juga rumah si Gary. Polis juga ada sampel air liur Gary. Diorang berjayalah tahan dia kejap, tapi tak lama lepas tu dia pun dibebaskan. Sebabnya polis ni tak ada bukti DNA yang kukuh, jadi Gary pun terpaksa dilepaskan macam tu je. Sampailah 14 tahun kemudian pada Mac tahun 2001, polis dapat bukti DNA yang lebih kukuh untuk sabitkan dia. Ada satu jasad mangsa si Gary ni kan, polis terjumpa DNA sperm Gary dekat bulu kemaluan dia tau. So dengan sperm DNA tadi, polis telah kaitkan dengan sampel air liur pada tahun 1987 dulu. Kemudian pada 30 November, si Gary yang berusia 52 tahun pada masa tu telah pun ditangkap dan dia pun mengaku membunuh seramai 49 orang perempuan. Dia juga mengaku yang dia bunuh mangsa-mangsa dia tadi tu kebanyakannya dekat rumah ataupun dekat dalam kereta je. Lepas tu dia akan pergi buang jasad dorang ni. Kebanyakan mangsa-mangsa yang dia jumpa ni sebenarnya dia tak kenal pun. Dia jumpa kali pertama je. Lepas tu dia serang dorang and then dia bunuh dorang. Dikatakan biasanya si Gary ni akan pakai glove dan dia akan jemput mangsa-mangsa ni bila diorang ni bersendirian. Tapi kalau mangsa dia ni ada dengan orang ataupun berada di tempat public, dia takkan pergi jemput, dia takkan kacau lah. Lepas tu dia akan tukar tayar kereta baru kalau dia drive kereta dia dekat dengan tempat ataupun tapak dia melupuskan jasad-jasad mangsa dia. Yelah, kalau polis pergi dekat tapak pembunuhan tu kan, diorang jumpa tayar kereta. Lepas tu diorang nak tuduh Gary, bila diorang pergi tengok, okey, tak samalah kan sebab Gary ni dah tukar tayar kereta dia. So dia ni macam cerdik jugalah. Si Gary juga bukan seorang perokok, tapi dia akan tinggalkan putung rokok dan juga chewing gum berhampiran dengan mayat. So maksudnya ditinggalkan bukti yang palsu kepada pihak polis. Bila polis jumpa bukti-bukti tadi, polis jadi clueless siapa yang buat sebenarnya. Diorang nak tuduh Gary
tapi Gary ni bukannya hisap rokok, dia ni bukan yang suka mengunyah chewing gum, tapi diorang jumpa bukti-bukti macam tu dekat jasad-jasad si mangsa tadi. Lepas tu kalau mangsa-mangsa dia ni tadi ada yang cakap Gary, sebelum dia buang jasad tu kan, dia akan potong kuku mangsa dia dulu. So DNA Gary memang tak ada lah dekat celah-celah kuku mangsa-mangsa dia. Jadi masa dia kena tangkap kan, diorang pun tanya dia, kenapa kau target pelacur? Jawapan dia, diorang ni mudah diambil tanpa disedari. Kalau diorang hilang sekalipun, takkan ada orang yang terus pergi buat report yang diorang ni hilang, dan takkan ada siapa pun yang kisah pasal diorang. Dia pilih pelacur pun sebabnya dia kata dia boleh bunuh diorang ni seramai mana yang dia nak tanpa dia kena tangkap. Akhirnya Gary pun telah dituduh bersalah dan telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang parol. Mula tu dia memang akan dijatuhkan hukuman mati, tapi hukuman dia telah diringankan dan bersyarat. Syaratnya si Gary ni kena bagi kerjasama dengan polis dan beritahu dekat polis dekat mana lokasi-lokasi dia buang jasad-jasad mangsa dia. So masa dia dalam tahanan, dia mengaku dia bunuh apa semua tu kan, dia pun telah bercerai dengan isteri dia sebab isteri dia memang dah tak sanggup kot nak bersuamikan lelaki monster macam tu. Isteri dia cakap yang dia berjaya menyelamatkan nyawa dia sendiri dengan menjadi isteri dan membahagiakan si Gary. Bayangkan kalau Gary tak bahagia dengan dia, mungkin dia juga akan terus dibunuh oleh suami dia macam perempuan-perempuan tadi. Tapi Gary ada cakap sebenarnya dia cintakan isteri dia. Ya ke dia ni cinta? Cakap je cinta, tapi sebenarnya ada niat nak bunuh bini sendiri kot. Seram. So guys, Nina Razi itu sajalah untuk hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan kalau korang ada cadangan-cadangan cerita yang menarik, korang boleh komen juga dekat bawah. Dan sebelum Nina tamatkan video ni, Nina nak ucapkan selamat tahun baru sekali lagi kepada semua viewers Nina. Terima kasih kepada korang telah menyokong channel Nina daripada dulu, daripada tahun 2021 ke macam tu, Nina boleh tak ingat, sampailah ke sekarang ni. Alhamdulillah, Nina sangat-sangat bersyukur dan terharu dengan sokongan korang. Tak mungkin Nina ada dekat sini. Apa yang Nina bercakap, korang adalah subscriber dan supporters Nina yang paling terbaik. Okay guys, sampai sini sahaja dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.